Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi, sejarah tingkatan 2 bersama saya Cikgu Siti Nabihan binti Baharudin. Baik, minggu lepas kita dah cover 2 subtopik iaitu bab 1.1 konsep alam Melayu dan seterusnya 1.2 kewujudan kerajaan alam Melayu. Dan hari ini saya akan masuk ke subtopik yang ketiga iaitu kerajaan alam Melayu yang masyhur. Dalam bab 1 ni ada 4 subtopik. Yang keempat saya akan insya-Allah habiskan minggu hadapan. Okey, jadi 1.3 kerajaan alam Melayu yang masyhur. Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan alam Melayu yang masyhur? Okey, minggu lepas saya dah terangkan 7 kerajaan alam Melayu iaitu Funan, Jampa, Srivijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan juga Gangga Negara. Jadi, kemasyhuran kerajaan ini dapat dilihat dalam aspek pemerintahan, ekonomi, agama dan kemunculan pelabuhan. Jadi, 7 kerajaan ni ada di antara kerajaan ni yang bertapak sehinggalah beratus-ratus tahun. Jadi, secara logik akalnya, bila kerajaan itu bertapak selama beratus-ratus tahun akan ada beberapa pemerintah. Takkanlah seorang pemerintah boleh hidup sampai 600 tahun, betul kan? Jadinya akan ada pengganti-pengganti. Dan di kalangan pemerintah ni mungkin seorang sahaja yang menjadikan kerajaan itu masyhur. Jadi masyhur ni macam mana? Masyhur ni kita tengok dia hebat, dia lebih, dia outstanding daripada pemerintah-pemerintah yang lain. Jadi kamu jangan terkejutlah. Kerajaan ni diasaskan pada tahun 900 contohnya. Tapi yang masyhur adalah pada tahun 1400. Itu biasa. Jadinya maksudnya pemerintah yang pertama tadi hanya mengasaskan tapi tidak membawa kerajaan itu ke peringkat yang masyhur. Mungkin pemerintah pada tahun 1400 yang lebih membawa kerajaan itu lebih daripada pengasasnya sendiri. Jadi kita akan tengok kerajaan by kerajaan. Saya akan terangkan satu-satu. Kamu tengok dan fahamkan. Kalau ada soalan, nanti cepat-cepat PM saya, okey? Okey, next. Kerajaan Funan. Ini adalah kerajaan Funan. Tengok yang nombor 1 di kawasan yang warna purple tadi tu ya. Jadi kerajaan Funan ni berpusat di Vyadapura dan diasaskan oleh seorang Brahmin bernama Kaudinya. Okey, Kaudinya ni dia telah berkahwin dengan seorang pemerintah wanita bernama Soma. Jadi Kaudinya bersama-sama isteri dia telah membentuk kerajaan Funan. Okey, tetapi kerajaan Funan ni tidak masyhur sangatlah pada zaman pemerintahan dia, pengasasan oleh Kaudinya dan Soma tadi. Kerajaan Funan ini masyhur semasa diperintah oleh Fan Xinman. Fan Xinman ni telah memperluaskan Empire Funan ke Sungai Mekong hinggalah ke Teluk Cambran di sebelah timur. Belah timur kamu tengoklah. Belah timur yang mana? Yang hujung sana tu ya. Dan yang poin yang kedua, Fan Xinman juga berjaya menguasai Myanmar dan segenting kera yang membolehkan Funan menguasai jalan perdagangan antara timur dan juga barat. Tengok pada rajah di bawah. Di manakah Myanmar dan segenting kera? Tengok ya. Itu pada bulatan yang baru naik itu, di situlah lokasi Myanmar dan juga segenting kera. Jadi kamu boleh nampak tak ada 2 arrow ke bawah dan ke atas. Sebenarnya itu adalah laluan perdagangan timur dan barat. Jadi bila mereka menguasai kawasan di sebelah situ, di sebelah Myanmar dan segenting kera, secara tak langsung orang yang berdagang timur dan barat akan singgah di kerajaan Funan lah. Jadinya secara tak langsung mereka pun dapat menguasai jalan perdagangan sebab memang laluan mereka lah. Macam mana maksud dia menguasai laluan perdagangan? Contohnya macam ni. Dari air hangat kamu nak ke kuah. Jadi kamu kawasan kamu adalah kita sebut contohlah ya di MRSM. Jadi setiap orang yang lalu orang akan singgah. Situ laluan kamu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan menguasai laluan perdagangan. Laluan orang tapi itu adalah kawasan kita. Jadi secara tak langsung orang akan singgah, orang akan berdagang juga di situ. Jadi kita pun dapatlah menguasai laluan kita tadilah. Itu kita contohkan di Langkawi lah. Tapi di sini kamu tengok di arrow tu lah, itu adalah kawasan perdagangan timur dan barat. Okey, pada abad yang ketiga, poin yang seterusnya, Funan menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Nampak tak? Mula-mula dia menguasai jalan perdagangan.
kemudian menjadi pusat perdagangan utama. Maksudnya perdagangan utama macam mana? Jadinya bila dia berada di laluan, secara tak langsung orang pun akan singgah. Bila singgah, makin lama makin ramai. Jadi bukan pedagang tempatan saja, pedagang luar pun akan singgah dan berjual beli dekat kawasan Funan. Jadinya dia menjadi tumpuan utama lah sebabnya orang senang kat situ tengah-tengah jalan kan. Ramai boleh singgah berjual beli di sana. Jadi menjadilah Funan ni adalah sebuah pusat perdagangan utama pada abad yang ketiga. Okey, seterusnya poin yang keempat, Raja Funan yang terakhir adalah Rudravarman. Kerajaan Chenla telah menyerang kerajaan Funan dan menyebabkan kemerosotan di kerajaan Funan. Jadi setiap kerajaan ni dia ada pengakhiran dia lah. Jadi pengakhiran kerajaan Funan bermula apabila serangan kerajaan Chenla. Jadi bila Chenla serang, mungkin masa tu Funan kalah, masa itulah Funan start merosot. Okey, faham sampai situ? Kalau ada soalan, tolong tanya saya secepat yang mungkin ya anak-anak. Okey. Seterusnya, Kerajaan Champa. Okey, Kerajaan Champa kalau kamu tengok pada raja yang warna hijau tadi tu. Nampak tak yang hijau? Dah siap tu dia kat situ Kerajaan Champa. Dia diasaskan oleh Chulian pada tahun 192 Masihi. Okey, berpusat di Indrapura. Ada yang dekat gambar tu Indrapura dalam kurungan Danang. Itu mungkin bahasa Champa lah, bahasa mereka ya. Dan Champa ni sering berhadapan dengan serangan Daivek. Daivek tu di mana tu? Di atas tu yang dekat warna kuning tu. Daivek ni suka nak serang Champa. Mungkin dia nak menguasai kerajaan Champa lah. Tapi Chulian ni dia ni adalah salah satu pemerintah yang berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Tapi bukan Chulian yang menyebabkan Champa ini masyhur, tetapi pemerintah yang lain bernama Che Bonga. Cik Bonga lah kalau senang kan, Che Bonga. Jadi Cik Bonga ni dia ni berjaya mengatasi ancaman Daivek. Tengok poin yang kedua ya. Dia berjaya mengatasi ancaman Daivek dan dia seterusnya meluaskan empayar Champa ke wilayah Daivek hinggalah ke lembah Sungai Merah. Jadi bukan setakat dia ni berjaya lawan Daivek, dia juga meluaskan kuasa dia sampailah ke Daivek. Maksudnya bila berperang dia menang lah sebab dia boleh meluaskan empayar dia sampailah ke Daivek dan lembah Sungai Merah. Seterusnya pemerintahan Cik Bonga ni juga mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming pada tahun 1369, tetapi kemerosotan kerajaan Champa bermula apabila pemerintahnya Indravarman meninggal dunia pada tahun 1441. Kamu tengok ya, yang masyhur pada tahun 1369, tapi kemuncak ataupun pengakhiran kerajaan Champa adalah apabila pemerintah seterusnya iaitu Indravarman ni meninggal pada tahun 1441. Okey, jadi itu saja untuk kerajaan Champa. Kita masuk kerajaan yang seterusnya iaitu kerajaan Sriwijaya. Okey, kerajaan Sriwijaya ni diasaskan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada tahun 683 Masihi. Jadi kamu nampaklah dekat bawah tu kerajaan Sriwijaya saya bulatkan, di situlah lokasi kerajaan Sriwijaya. Jadi pusat kerajaan dia adalah di Palembang, ada di situ yang bulat merah tu. Dan Dapunta Hyang Srijayanasa ni telah memperkukuhkan kerajaan Sriwijaya dengan menakluk kawasan sekitar seperti Bangka dan juga Karuma. Okey, era pemerintahan Sang Ramadana Jaya pada abad ke-8 iaitu kira-kira 200 tahun selepas diasaskan adalah era yang membawa Sriwijaya kepada kemasyhuran ya. Okey, kerana apa? Kerana tengok poin nombor 1, Sang Ramadana Jaya ni pada abad ke-8 telah berjaya menakluk Sumatera, Selatan Myanmar, Tanah Melayu dan Segenting Kerak. Dekat manakah tempat ni? Okey, sambil saya sebut, kamu tolong tengok pada rajah ya. Yang pertama sekali adalah Sumatera. Nampak tak arrow yang keluar? Situ adalah Sumatera. Seterusnya adalah Selatan Myanmar. Tengok arrow yang keluar pada rajah. Di situ adalah Selatan Myanmar.
Tanah Melayu di mana? Tanah Melayu hari ini adalah Semenanjung lah ya. Tengok pada raja. Itu dan seterusnya di Segenting Kera. Tengok pada raja berdekatan dengan Myanmar. Di situ adalah Segenting Kera. Jadi, penaklukan ini membolehkan Sriwijaya menguasai jalan laut antarabangsa iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Di mana Selat Melaka, tengok pada raja. Di sebelah atas tu, Melaka Strait tu adalah Selat Melaka dan di bawah Sunda Strait. Itu adalah Selat Sunda. Macam yang saya ceritakan tadi, di Kerajaan Funan, di situ di Selat Melaka tu adalah laluan perdagangan. Jadi apabila Sriwijaya berjaya menguasai kawasan sekitarnya secara tak langsung, mereka menjadi kuasa perdagangan dan juga pusat pengajian agama Buddha. Jadinya pedagang-pedagang tadi lalu dekat kawasan yang dikuasai oleh Sriwijaya secara tak langsung, kuasa perdagangan tu jatuh kepada Sriwijaya. Dan sebagaimana pedagang, orang-orang yang mengajar agama Buddha pun melalui laluan yang sama. Ada juga pedagang yang membawa agama Buddha ke Sriwijaya. Jadinya selepas itu Sriwijaya pun menjadi pusat tumpuan para pengajar atau pendakwah agama Buddha, dan secara tak langsung Sriwijaya telah menjadi pusat pengajian agama Buddha. Tetapi serangan tentera Chola pada tahun 1025 telah melemahkan kerajaan Sriwijaya. Okey, Chola ni daripada mana? Chola ni adalah daripada India. Ingat dia datang pada tahun 1025 dan menyerang Sriwijaya, dan semenjak itu Sriwijaya menjadi lemah. Okey, kita sambung bab seterusnya. Bukan bab seterusnya, adalah kerajaan seterusnya iaitu seterusnya adalah Kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor diasaskan oleh Jayavarman II daripada Chenla. Yang tadi Kerajaan Sriwijaya tu kalah pada Kerajaan Chola. Yang ini orang lain kerajaan lain daripada Chenla. Jadi pengasas Angkor namanya Jayavarman II dari Chenla, dan pusat kerajaan Angkor adalah di Hariharalaya. Dekat pusat dia pusat ibu negara dia kan. Jadi Jayavarman II telah menyatukan wilayah di selemah Sungai Mekong. Kalau kamu perasan, Angkor dan juga Funan lokasi mereka hampir sama, tetapi tahun dia berbeza. Kalau kamu tengok di sini, poin yang terakhir saya skip pada poin terakhir tadi, sikit tengok ya. Dia lemah pada tahun 1594. Jadi nanti last kali saya akan tunjukkanlah kerajaan Angkor ni bermula tahun bila, Funan tahun bila. Tapi kalau kita tengok kerajaan Funan yang tadi saya dah terangkan, kerajaan Funan ni dia punya masyhur lebih kurang pada abad yang ketiga. Jadi tahun 300. Tetapi yang Angkor ni dah tahun 1500 something macam tu lah. Jadi tahun dia sangat jauh berbeza. Tapi jangan risau, slide terakhir nanti saya akan tunjukkan tahun-tahun kewujudan kerajaan-kerajaan ini. Walaupun tempatnya sama, tapi tahunnya adalah berbeza. Bukan dua kerajaan bertapak di tempat yang sama pada satu masa yang sama. Tak jadi macam tu. Okey, tengok kemasyhuran Angkor. Poin yang pertama, Suryavarman II. Pemerintah ni telah meluaskan Empayar Angkor ke sekitar lembah Sungai Mekong hinggalah ke selatan Myanmar. Selatan Myanmar saya tunjuk dah tadi pada gambar di Kerajaan Funan kan. Okey, poin yang kedua, beliau telah berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan juga Daibet. Champa di mana? Di kawasan yang kuning. Daibet adalah di kawasan yang oren atas daripada Champa ya. Kamu tengok gambar tadi yang sebelum tadi kan. Dan usaha beliau diteruskan oleh Jayavarman yang ketujuh, di mana Jayavarman ni telah memperluaskan Empayar Angkor hinggalah kepada sempadan 6. Kepada sempadan 6 tu tak jauh dengan Champa lah, dekat kawasan yang dekat kuning-kuning sikit. Jadinya dia Jayavarman yang ketujuh ni lagi hebat lah. Dia bawa kerajaan Angkor ni lebih besar, lebih luas empire dia dan beliau juga telah membina Angkor Thom dan mendirikan 102 buah hospital. Apa dia Angkor Thom? Kamu boleh buka buku teks muka surat 11. Kamu boleh tengoklah Angkor Thom. Angkor Thom tu apa dia? Angkor Thom tu merupakan ibu kota kerajaan Angkor. Jadinya itulah pusat ataupun kota bagi kerajaan Angkor. Nak tengok gambar dia?
pada buku teks muka surat 11. Okey. Tetapi selepas kematian Jayavarman VII, Angkor mulai lemah dan serangan Siam pada tahun 1594 juga telah melemahkan lagi kerajaan Angkor. Jadi dia start hebat pada pemerintahan Suryavarman yang kedua, kemudian disambung oleh Jayavarman yang ketujuh. Tapi selepas kematian Jayavarman yang ketujuh, Angkor mula lemah, Angkor mula jatuh. Okey, saya sambung. Kerajaan yang seterusnya. Kerajaan apa? Kerajaan Majapahit. Okey, kerajaan Majapahit. Dia diasaskan oleh Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol dalam perebutan kuasa di Jawa pada tahun 1294. Jadi Raden Wijaya inilah yang telah mengasaskan kerajaan Majapahit. Di mana pusat kerajaan dia? Di kota Trowulan. Okey. Raja tu saya akan terangkan sebentar ya. Kita akan cerita dulu di atas ni. Kemasyhuran Majapahit bermula dengan, maafkan saya ada sedikit ejaan salah tu, bukan bermula. Bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri oleh pemerintah Sri Buana Tunggadewi. Jadi pemerintah ni telah melantik Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri. Dan Patih Gajah Mada ni sememangnya orang yang hebat kerana dia telah berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan di Majapahit. Poin yang ketiga, Patih Gajah Mada juga telah meluaskan tanah jajahan ke Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, pesisir selatan dan timur Sulawesi, dan juga Kepulauan Maluku, dan menjadikan Majapahit pusat perdagangan pada abad yang ke-14. Tetapi kematian Patih Gajah Mada dan serangan kerajaan Demak pada tahun 1478 telah menyebabkan kerajaan Majapahit menjadi lemah. Okey, kalau kamu tengok pada raja, kamu nampak tak bulatan merah? Itu adalah kerajaan Majapahit. Dan yang warna oranye itu asalnya itulah kawasan asal bagi kerajaan Majapahit. Tapi hebatnya Patih Gajah Mada ni dia telah membawa empire dia lebih luas. Jadinya kalau kamu nampak yang kuning gelap, bukan kuning lah, macam colour mustard tu, itu adalah peluasan empire ataupun tanah jajahan bagi kerajaan Majapahit. Sangat luas ya. Banyak kawasan, sebab itulah dia menjadi pusat perdagangan pada abad ke-14. Lagi banyak kawasan dikuasai, dan kalau kawasan itu berdekatan dengan laluan perdagangan, lagilah memberi manfaat kepada sesebuah kerajaan sebab mereka dapat menguasai laluan ataupun pusat perdagangan. Jadi kamu tengoklah Majapahit dia sangat hebat ya. Jadi banyak tempat yang telah dikuasai oleh kerajaan ini. Okey, next kita sambung. Kerajaan Kedah Tua. Okey, yang ni terletak di negeri kita, di mana kalau hari ini kerajaan Kedah Tua ni kita boleh tengok peninggalan dia di kawasan Lembah Bujang. Lembah Bujang tu kat mana? Kamu keluar tol Segar Petani, carilah jalan ke Lembah Bujang. Alhamdulillah saya pun dah pernah melawat, menarik tempat dia walaupun tak terlalu besar. Masih ada peninggalan sejarah di Lembah Bujang kerajaan Kedah Tua ni lah ya. Okey, tengok kerajaan Kedah Tua muncul kerana pelibatan masyarakat Gua Kepah yang menjalankan kegiatan perdagangan dan dengan pedagang luar di Sungai Mas. Jadinya orang-orang Gua Kepah ni rajin berdagang dengan pedagang-pedagang luar bertempat di Sungai Mas. Okey, pada peringkat awal pusat kerajaan adalah Sungai Mas dan juga Pengkalan Bujang. Dan kewujudan kerajaan Kedah Tua diperkukuhkan dengan catatan golongan agama dan pedagang dari Arab, India dan Arab Parsi. Jadinya Kedah Tua ni ada diceritakan oleh golongan agama daripada Arab, India dan juga Arab Parsi. Tetapi mereka ni menyebut Kedah Tua ni dengan nama-nama yang berbeza. Okey, kalau kerajaan Cina, orang Cina mereka sebut sumber Cina lah menyebut Kedah Tua ni sebagai Chehcha. Chehcha. Tapi orang sumber dari India menyebut kerajaan Kedah Tua ni sebagai Kataha, dan sumber Arab menyebut kerajaan Kedah Tua sebagai Kalaba. Jadinya tak sama. Sebab tu disebut tadi dicatatkan oleh mereka ni, tapi
mereka menyebut kerajaan Kedah Tua ni dengan nama-nama yang berlainan. Walau bagaimanapun, tempatnya masih sama, masih yang di kawasan yang bertanda biru. Sebenarnya bukan biru sampai Langkawi lah. Mesti nak bagi tahu dekat negeri Kedah. Sebenarnya tempat spesifiknya adalah di Pangkalan Bujang. Okey ya. Tengok kemasyhuran dia. Kemasyhurannya kerana kepesatan perdagangan di Lembah Bujang. Pedagang dari timur dan barat menjalankan kegiatan perdagangan dengan penduduk tempatan dan pedagang luar yang lain. Jadinya di Lembah Bujang ni, orang-orang dari timur dan barat berdagang. Bukan setakat berdagang dengan orang-orang asal Lembah Bujang, tapi pedagang-pedagang lain pun singgah berdagang di situ. Okey, konsep dia macam ni ya. Jadi, kita tengok. Contohlah, kita ada sebuah pelabuhan. Kita kata pelabuhan Tanjung Lembong lah. Kita andaikan pelabuhan Tanjung Lembong itu adalah pelabuhan yang masyhur. Jadinya, pedagang luar datang berdagang. Dia akan berdagang dengan orang-orang Langkawi lah sebab pelabuhan itu di Tanjung Lembong. Tapi bukan sekadar dengan orang Langkawi, pedagang luar pun berdagang dengan pedagang-pedagang dari negara lain. Mungkin orang Cina mai berdagang dengan orang Langkawi. Selain itu ada juga orang Arab mai ke Langkawi. Tapi yang Arab tadi pun berdagang dengan orang Cina dan mereka juga berdagang dengan orang-orang tempatan iaitu orang Langkawi. Itu konsep saya ubah kepada yang kamu lebih nampak lah, lebih faham lah di kawasan kita. Tapi dekat sini dia bagi tahu pedagang luar tu berdagang dengan orang tempatan dan juga berdagang juga dengan negeri lain yang singgah di pelabuhan Bujang tadi ni ya, Pangkalan Bujang tadi. Okey, poin yang kedua, Kedah Tua juga menjadi pusat keagamaan agama Buddha dan seterusnya kemasyhuran ini menyebabkan Sriwijaya menguasai Kedah Tua. Jadi sebab pusat keagamaan agama Buddha, Sriwijaya pun berminat dengan Kedah Tua, jadi dia telah menguasai Kedah Tua. Serangan Chola pada tahun 1025 telah melemahkan kegiatan perdagangan di Kedah Tua dan juga kerajaan Kedah Tua ni mengalami perubahan pada abad ke-7 apabila munculnya pengasasan Kesultanan Kedah yang memulakan kerajaan baru. Jadi bila Kesultanan sampai, Kesultanan Kedah muncul, akan berubahlah sistem pemerintahan di kerajaan Kedah Tua. Jadi Kedah Tua ni dia start lemah pada tahun 1025 kerana diserang oleh kerajaan Chola daripada India. Okey ya. Dan yang terakhir adalah kerajaan Gangganegara. Yang ini pun berpusat ataupun bertapak di negara kita. Kalau hari ini dia bertapak di tempat asalnya adalah di kawasan Perak. Okey, kawasan Perak. Masih ada tempat-tempat dengan nama asal yang digunakan, masih ada ya. Okey, kerajaan Gangganegara ni muncul pada abad ke-6 dan dia sebenarnya telah berfungsi sebagai pusat pelabuhan sejak abad yang ke-5 lagi dan pengasasnya adalah Raja Ganji Sarjuna. Tetapi ada juga pendapat mengatakan pengasas Gangganegara ni adalah Raja Khmer dari Kemboja. Maafnya ada spelling error, bukan Dar, sebenarnya dari Kemboja. Jadi ada dua pendapat lah. Satu mengatakan pengasas Gangganegara adalah Raja Ganji Sarjuna. Pendapat lain mengatakan Gangganegara dibuka oleh Raja Khmer dari Kemboja. Tapi pusat kerajaan peringkat awal adalah pusat yang sama iaitu adalah di Pangkalan. Okey. Kemasyhuran kerajaan Gangganegara bermula pada abad yang ke-6. Macam saya sebut tadi, walau bagaimanapun sejak abad yang ke-5, kerajaan ini sering dikunjungi oleh pedagang luar kerana kekayaan hasil bumi iaitu emas dan biji timah. Jadi di Gangganegara ni banyak sangat emas, banyak juga biji timah. Dan mereka ni berjaya mempertahankan kedaulatan daripada serangan Majapahit pada tahun 850 Masihi. Maksudnya kerajaan Majapahit cuba untuk menguasai Gangganegara tapi berjaya dipertahankan oleh pemerintahnya. Dan Gangganegara bagaimanapun mula lemah apabila diserang oleh tentera Chola pada tahun 1025. Serangan ini telah memusnahkan pelabuhan Gangganegara. Kalau kamu perasan, ada 3 kerajaan yang diserang oleh kerajaan Chola pada tahun 1025. Okey, kamu boleh tengok buku teks muka surat 10, kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya telah diserang oleh tentera Chola pada tahun 1025.
dan menyebabkan Sriwijaya lemah. Yang pertama diserang oleh Chola pada tahun 1025 adalah Sriwijaya. Next, kamu tengok muka surat yang ke-12. Kerajaan Kedah Tua juga telah diserang oleh tentera Chola dari India pada tahun 1025 dan kerajaan yang ketiga yang diserang oleh Chola pada tahun 1025 adalah Gangganagara. Jadi, pada tahun yang sama, kerajaan Chola telah melemahkan ataupun menyerang 3 kerajaan. Yang pertama Sriwijaya, yang kedua Kedah Tua dan yang seterusnya adalah kerajaan Gangganagara. Tapi yang Kedah Tua tadi, dia pun di bawah pengaruh Sriwijaya. Secara tak langsung lah mungkin diserang dan Sriwijaya pun turut lemah kerana Sriwijaya ni adalah telah menguasai Kedah Tua, ya. Okey. Jadi kita boleh nampaklah kat sini hebat jugalah kerajaan Chola daripada India ni sebab dia telah melemahkan dan menyerang 3 kerajaan dalam tahun yang sama. Okey, habis 7 kerajaan, saya dah sebut ke-7 kerajaan. Sebenarnya tajuk ni taklah banyak tapi notanya mungkin agak banyak sebab first kamu kena cerita dulu dia punya info tentang kerajaan, kemudian kamu kena tuliskan kenapa kerajaan tadi masyhur. Tapi yang ni kamu kena baca dan fahamkan. Dan jika terdapat soalan, saya minta sangat-sangat supaya kamu terus tanya, terus PM saya supaya kamu tak simpan soalan tu lama. Bila buka sekolah nanti insyaAllah, kamu pun lupa nak tanya apa kat saya. Sebab kita akan berubah-ubah lah bab-bab kita kan. Jadi bab yang sekarang ni saya takut kamu terlupa lah. Okay, next. Yang ni yang saya katakan tadi, garis masa kewujudan kerajaan alam Melayu. Kalau kamu boleh tengok pada rajah di bawah tadi, okey, yang atas tu adalah kedudukan dia lah. Kita dah sebut sebelum ni kan. Jadi kamu tengok rajah yang belah bawah tu, kerajaan yang mula-mula wujud adalah kerajaan apa? Kerajaan Funan. Jadi lebih kurang 500 tahun daripada abad pertama sehinggalah abad ke-6. Tadi yang kita sebut kerajaan Funan, dia duduk dengan kerajaan apa tadi ya? Kerajaan Angkor. Funan dan Angkor di tempat yang hampir sama. Tapi nampak tak? Funan tamat pada abad yang ke-6 dan Angkor bermula pada abad yang ke-9. Jadi tempatnya sama tetapi tahunnya berbeza. Jadi untuk nota nak buat macam mana? Yang slide yang ni kamu tak payah salin lah. Saya harap kamu boleh salin slide-slide yang 7 tadi. Yang 7 yang menceritakan setiap daripada kerajaan-kerajaan, bagaimana pengenalan dia, bagaimana dia ditubuhkan, diasaskan dan bagaimana kerajaan tadi menjadi masyhur. Yang gambar-gambar tu kamu tak payahlah salin, tak payahlah lukis. Kamu cuma ambil poin-poin yang penting. Kalau ikut buku teks memang tidak ada gambar. Saya letakkan gambar untuk membuatkan kamu lebih jelas lah kedudukan dan macam mana dia mengembangkan empire. Jadi sampai sini saja untuk kelas sejarah hari ini. Kalau ada soalan, saya ulang sekali lagi, tolonglah bertanya kepada saya. Jangan malu, jangan segan. Kita menuntut ilmu ni jangan nak malu. Kalau bertanya, boleh bertanya saya bila-bila masa, tapi elakkan mesej saya tengah-tengah malam lah. Kalau siang ni insyaAllah saya akan reply secepat yang mungkin. Jadi itu saja kelas sejarah kita untuk hari ini. Terima kasih. Berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye.